Lihat, bagi saya kita kena tengok tiga perangkat yang kita perlu kena pasti. Yang pertama ialah pencegahan. Kalau pencegahan ni kita tak ambil berat, sudah tentu akan berlaku perkara pemandu mabuk. Lepas pencegahan, yang kedua hukuman. Dah telah, ini betul hukuman. Ini bagi saya ini fasa yang kedua. Dan juga fasa yang ketiga, kita juga harus memberikan pembelaan terhadap keluarga mangsa yang terlibat. Saya nak tanya menteri lah. Ni saya tengok hukuman dinaikkan. Hukuman sampai 100,000. Jadi boleh tak yang duit 100,000 ni diberikan kepada keluarga mangsa? Bukannya kerajaan ambil duit tersebut. Sebab kita harus memberikan pembelaan kepada bangsa ini. Jadi kalau boleh difikirkan hukuman yang denda 100,000 ni sebagai contoh, bolehlah kita cadangkan berikan kepada keluarga mangsa. Yang Berhormat Tajuh Karang, saya bangun untuk menyokong. Ya. Boleh, apakah pandangan Yang Berhormat kalau kita boleh juga menggunakan sabitan tersebut, sabitan dalam sesuatu kemalangan sebagai dengan izin bukti liability tanpa keperluan untuk keluarga si mati memfailkan tuntutan sivil di mahkamah lain untuk meminta pampasan. So liability dalam kes-kes jenayah, kes-kes melibatkan pemandu mabuk yang menyebabkan kematian itu diambil sebagai satu liability yang boleh membenarkan keluarga mangsa menuntut pampasan. Begitu sahaja, tanpa membuktikan tuntutan di mahkamah sivil. Pandangan Yang Berhormat, terima kasih. Kali ini saya setuju dengan Jelutong lah. Masukkan ucapan Jelutong. Saya bagi ke ucapan saya. Jadi satu cadangan yang baik. Kalau baik Jelutong, kita akan bersama-sama Jelutong. Speaker, saya nak bagi pandangan. Saya ini pandangan saya. Sepatutnya sebelum undang-undang ni dibuat, dia mesti ada satu orang kata blue ocean strategi. Dia bukan saja melibatkan Kementerian Pangkutan. Dia patut melibatkan kementerian yang lain, khususnya PBT dan juga KPKT. Kerana kita lihat, kadang maklumat yang ada pada saya ni, kalau mengikut Pertubuhan Kesihatan Sedunia, WHO, dia telah meletakkan Malaysia di tempat ke-10 di dalam senarai pengambilan alkohol terbanyak dunia. Perangkaan yang dikeluarkan pertubuhan tersebut menunjukkan rakyat Malaysia membelanjakan lebih daripada RM2 bilion untuk minuman beralkohol dengan purata 15 liter per kapita pada tahun 2016. Jadi menunjukkan negara kita tingkat apa? Kerana di Malaysia ni minum arak 24 jam. Di mana saja boleh. Yang peliknya, isap rokok tak boleh di tempat publik. Tapi minum arak boleh. Dan saya nak bagi beberapa contoh. Bagaimana negara-negara lain mengawal. Walaupun mereka bukannya negara Islam. Dia mengawal. Saya contoh. Kita lihat di beberapa buah negeri, saya ambil beberapa contoh saja. Di New Zealand, menghadkan jumlah alkohol yang boleh dijual kelab malam dan juga restoran dibenarkan untuk menjual alkohol antara jam 8 pagi hingga 4 pagi pada hari berikutnya. Manakala di kedai biasa, ia hanya boleh dijual antara jam 7 pagi dan 11 malam. Di Selangor dulu, bila bekas Esko di Selangor, Datuk Hassan Ali, menyentuh perkara itu, tak benar akan jual minuman keras di 7-Eleven kalau tak silap saya. Oh, DAP pada masa itu bangkit isu ni. Sampai Hassan Ali sampai letak jawatan lah. Ini saya sebagai contoh. Jadi bila kita sentuhnya tu tak ada kena-mengena. Dulu di Selangor, saya ingat lagi bekam Jurusan Selangor. Datuk Heri Toyo. Contoh pasal sain arak, itu pun menjadi isu politik. Sebab jadi tolong jangan jadikan isu politik dan juga isu pas pecat Hassan Ali masa itu. DAP tak pernah membantah penjualan tersebut. Jangan gunakan Yang Berhormat. Tak betul. Faham. Saya ambil contoh di Selangor. Bukan di Penang Jelutong okey. Dia pun tak minum. Jelutong pun bagus. Dia mana minum? Dia tak minum. Jadi saya ambil contoh apa yang pernah berlaku. Di California hanya membenarkan alkohol dijual antara pukul 6 pagi dan 2 pagi saja. Di Singapura melarang meminum minuman beralkohol di tempat awam dari jam 10.30 malam hingga 7 pagi. Di Thailand
melarang penjualan minuman beralkohol pada hari-hari perayaan agama tersebut. Di perayaan agama tertentu. Tengok di negara-negara lain yang bukan negara Islam pun ada masa-masanya. Tapi mengapa di Malaysia boleh jual 24 jam? Pergi kedai-kedai, tak silap saya 7-Eleven pun, kalau saya tak tahulah. Mana-mana kedai pun ada. Ini sebab saya kata tadi, mesti kerjasama dengan PBT. Jadi Menteri Pengangkutan, saya sokong. Tapi lain kali buat betul-betul lah. Jangan ada hoax, jangan nak menghukum. Pencegahan, mesti juga dia buat. Saya sokong. Tadi dia buat satu pindaan di sini. Kalau pindaan ini dia buat, bahawa untuk menurunkan had seseorang yang untuk diperiksa. Kalau dia minuman keras, memang kena ikut arahan polis. Tapi soalnya hari ini, saya nak cadang, patutnya nak periksa orang mabuk ni bukan jadi tepi jalan. Ini dah bawa roadblock tahan, baru kita nak periksa kandungan alkohol yang dibenarkan dalam badan. Sudah terlambat. Sepatutnya, boleh minta sepatutnya di mana patut dibuat pemeriksaan? Di kedai yang dia minum, di restoran ke, di bar ke, di kelab malam. Dia keluar dari kelab malam macam kita sekarang lah, COVID-19. Nak masuk nak keluar dia cek. Cek suhu, tengok boleh tak boleh. Patut pada itu dicek masa itu. Jadi kalau dia tengok kandungan itu lebih, tak boleh memandu. Balik naik Grab ataupun sebagainya. Barulah kita boleh menghalang. Bukannya dia tengah bawa, baru nak tahan, tengok kandungan tinggi, kita denda dia. Apa berlaku kalau sebelum sampai ke roadblock itu, dah dia langgar orang. Tak ada gunanya. Jadi, sila. Ya, Muhammad Tanjung Karang. Saya amat bersetuju bahawa di Australia, di UK, di mana di kedai, di tempat premis dia minum itu, apabila dia melebihi 2 limit dia, maka owner tu kedai tanya yang minum itu bawa kereta ke tidak. Bawa kereta, dia minta kunci dan dia balik, dia akan panggil taksi ke Grab ke. Ini tidak perlu di jalan raya sebab itu sudah terlambat. Apabila di jalan raya saya setuju, ramai sudah orang mati, baru kita perasaan. Terima kasih. Itulah maksud saya ialah mengapa negara lain boleh buat, mengapa Malaysia tak buat 24 jam. Jadi itu saya kata mesti dibuat dengan blue ocean strategis. Tapi kita tak adalah sampai Shah Alam tak ada pula. Tak adalah sampai nak tutup kilang Kalsebut pula. Kalau dulu kalau Shah Alam kempen tutup kilang Kalsebut, kita tak ada sampai ke tahap itu. Itu hak kepada orang yang boleh minum, tetapi mesti ada limitnya. Jadi saya menyokong, tapi saya harap kalau satu undang-undang yang melibatkan keseluruhan rakyat, bukan saja nak menghukum, tetapi mencegah lebih baik dari kita mengubatnya. Terima kasih banyak. Terima kasih, Yang Berhormat.